Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, cermin-cerminkanlah diri kamu. Apakah bekalan yang bakal kamu bawa untuk hari keesokanmu? Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan sesekali kamu melupakan Allah lalu kamu melupakan diri kamu. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Sememangnya tidak sama ahli syurga dan ahli neraka. La yastawi ashabun nari wal ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sesungguhnya penghuni-penghuni syurga itu adalah mereka yang berjaya. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi yang penuh keberkatan ini kita dapat bersama-sama lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Selama 3 hari kita berancangan, selama 3 hari kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan doa-doa, ayat-ayat yang saya berikan kepada sidang penonton sekalian memberi manfaat, terutamanya kepada diri tuan-tuan dan puan-puan, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Ajaklah mereka menonton rancangan yang begini bermanfaat ini. Mudah-mudahan dengan menonton rancangan ini mereka mendapat makanan rohani. Ya? Ketika mana saya bersiaran, yang pastinya makanan rohani pasti saya berikan. Yang pastinya resipi-resipi untuk menyuburkan rohani kita, untuk menyembuhkan penyakit kita, mesti saya utarakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa catat dan tulis doa-doa dan ayat-ayat yang bakal diberikan nanti. Kerana hari ini adalah merupakan hari yang ketiga. Hari ini adalah merupakan hari yang last. Kita membincangkan tajuk doa dan ubat. Yang mana kita kena ingat, kita orang Islam alhamdulillah dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quranul Karim yang merupakan mukjizat kepada kita semua. Yang mana dengan mukjizat ini kita boleh berdoa, dan kita kena ingat seafdal-afdal doa, seafdal-afdal zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Boleh dikatakan 90% doa-doa yang saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan selama kita berancangan ini adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kerana ayat-ayat Al-Quranul Karim ini adalah merupakan satu ayat kalamullah yang sememangnya memberi kesan kepada manusia itu sendiri. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan pada hari ini kita akan mendapat satu ilmu yang baru bagi kita. Mudah-mudahan pada hari ini kita akan mendapat satu mutiara yang begitu berharga dalam kehidupan kita. Sebab kita ada Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta yang mana kita boleh berdoa kepadanya, dan Allah akan memakbulkan doa kita insya-Allah. Dan di sini saya ingin menyentuh pada awal pagi ini satu doa ataupun satu ayat Quran yang dijadikan doa. Saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan bagaimana doa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah tok yang kita.
Nabi Adam tidak sunyi daripada doa-doa untuk melihat anak cucunya yang bakal mewarisinya nanti penuh dengan kesempurnaan. Antaranya Nabi Adam pernah berdoa, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketika mana malaikat mengajar Nabi Adam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nabi Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan nama-nama, akan ilmu-ilmu. Maka Nabi Adam puji Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa ini kita kena baca semasa kita nak menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat itu berkat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat itu ada manfaatnya untuk diri kita dan untuk orang lain. Kerana Nabi bersabda dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah orang yang beri manfaat kepada manusia lain, terutama dengan ilmunya. Kerana ilmulah merupakan salah satu aset kita berada dalam kubur nanti. Al-ilmu yantafi'u bihi. So, untuk kita menuntut ilmu, untuk kita menghadiri kuliah, maka jangan lupa kita baca satu ayat daripada surah Al-Baqarah. Yang ayat yang saya baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya yakin tuan-tuan boleh ingat. Sebab ayat ini biasa kita gunakan untuk pembukaan majlis ilmu. Dan Nabi Adam juga pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Nabi Adam dicampakkan daripada syurga ke bumi ini, disebabkan iblis laknatullah menghasut anak Adam, menghasut Adam tadi supaya memakan buah khuldi. Inilah kita tengok hasutan iblis ini cukup berbisa. Sehingga kan moyang kita Adam pun terpengaruh dengan mereka. Lalu Adam dicampakkan ke bumi berpuluh-puluh tahun, disebabkan Adam lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi Adam berada di bumi, dia mengingati nikmat-nikmat syurga yang dia dapat. Nikmat-nikmat syurga yang telah dia lalui satu ketika dulu. Maka Nabi Adam menitiskan air mata. Lalu Nabi Adam berdoa. Doa ini kita boleh guna pakai untuk menginsafi diri kita. Sesiapa yang mengamalkan doa ini, Tuhan akan beri petunjuk kepada dia ke arah jalan keselamatan. Doanya yang berbunyi, tuan-tuan dan puan-puan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengasihani kami dan sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, maka jadilah kami orang-orang yang rugi, ya Allah. Nampaknya kita ada panggilan, insya-Allah pada pagi ini. Hello. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di hujung talian? Ya, saya Puan Sugayah Sugiman. Daripada Jengka Pahang. Jengka Pahang. Silakan Puan Sugayah. Ya. Saya nak tanya ni Ustaz. Ya Ustaz. Ya, silakan. Apakah perlu Ustaz kalau sekiranya kita nak masuk rumah baru? Maksud saya bukan rumah baru dibuat lah. Sekiranya rumah baru tu baru pindah lah Ustaz. Rumah sebelum ni dah ada duduk orang lain Ustaz. Apa perlu kita membaca doa Ustaz? Ataupun kita membaca Yasin untuk rinjis ke dalam rumah tu Ustaz? Apakah perlu sekiranya ada doa? Saya minta lah doa tu Ustaz. Satu lagi Ustaz, berkaitan dengan gatal lah Ustaz. Macam saya ni, kalau ubat di klinik memang kurang, tapi bila tak makan ubat gatal pula dah. Sebab gatal ni pun dah lama juga lah, rasa kata nak setahun 2 tahun tu dah lebih dah. Memang tak selesa lah Ustaz kan. Nak kata teruk sangat tu tidak lah, memang tak selesa lah, daripada kepala sampai ke tapak kaki kadang-kadang. Okey Puan, masalah kalau boleh saya minta lah Ustaz, kalau ada doa-doa yang boleh saya itu ya Ustaz. Jangan lupa catat doa yang saya nak bagi ni. Bukan kepada Puan sajalah, kepada semua penonton yang mempunyai masalah sedemikian. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila dinamakan manusia, apabila dinamakan keluarga,
dengan sendirinya kita ada istana untuk kita tinggal. Biarpun rumah itu tidak seberapa, biarpun rumah itu jutaan ringgit, maka itulah kediaman kita. Dan Rasulullah SAW pernah mengutarakan di dalam hadisnya, wala taj'alu buyutakum al-maqabir. Jangan sekali-kali kamu menjadikan rumah kamu itu sebagai kubur. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana rumah boleh menjadi kubur? Lalu Rasulullah menjawab, rumah yang sunyi daripada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kerana kata Rasulullah, setiap rumah dihuni oleh manusia itu mempunyai seekor iblis di atas atapnya. Ni iblis. Setiap rumah ada iblis yang menjaga di atas sutuh rumah tersebut. Maka untuk menghindari kita daripada iblis laknatullah yang ada pada rumah tersebut, Rasulullah kata, kamu bacalah akhir surah Al-Baqarah. Mana ustaz saya nak cari akhir surah Al-Baqarah? Ayat kursi itulah. Baca ayat akhir surah Al-Baqarah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena ingat bahawa apabila rumah kita mempunyai tanda-tanda gangguan, ini saya nak sebut. Yang pertama sekali, atas rumah tersebut ada nampak kelibat. Melintas di bilik air, di tandas, di tangga. Macam bayangan melintas. Kalau kita duduk rumah flat, malam-malam kita bunyi orang main guli pukul 3, 4 pagi. Malam-malam kita bunyi orang alih kursi meja. Malam-malam kita bunyi orang menumbuk dan sebagainya. Maka itu awasi rumah kita sudah dihuni oleh jin laknatullah. Maka bagaimana cara untuk kita mengatasinya? Apabila rumah kita berhantu, apabila rumah kita mempunyai problem seumpama itu, jangan kita lupa baca doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang mengarahkan ifrit. Unashidukum bil ahdi alladhi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Wahai ifrit, wahai golongan jin, aku peringatkan kepada kamu dengan sumpah yang dibuat oleh Nabi Sulaiman, an takhruju wa tarhalu. Kamu keluar dan nyah daripada rumah aku. Unashidukumullah, dan aku peringatkan juga kepada kamu, alla tu'zu ahadan, jangan sesekali kamu menyakiti ahli rumah ni, anak-anak aku atau rumah ni, jangan kamu sakiti. Wa tarhalu min baitina, berpindahlah kamu daripada rumah aku. Ingat doa ni tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah dengan doa ini rumah kita akan jadi syurga bagi kita, bukan jadi neraka bagi kita. Kadang-kadang orang tu apabila balik di rumah, rumahnya besar berjutaan ringgit, duduk dalam rumah panas. Benda kecil-kecil nak balah-balah, tak padan dengan kesalahan, sampai nak bercerai-berai. Itu tanda-tanda rumah kita sudah bermasalah. Ingat ayat tadi. Unashidukumullah bil ahli alladhi akhadhahu alaikum Sulaim. Ulsa cepat sangat, tak ingat nak salin macam mana ni. Tak apa. Last nanti saya akan tunjukkan ayat ini. Dan soalan yang kedua. Penyakit gatal. Kalau pergi hospital eczema dan sebagainya. Ini termasuk dalam saratan. Saratan bukan syaitan. Saratan berarti barah. Tanda-tanda awal kita nak mendapat barah, kita gatal dan sebagainya dulu. Ayat mana untuk merawatinya dalam masa 30 saat ni saya nak bagi tahu. Ayat yang saya bagi tahu kemarin, surah Al-Anbiya ayat 69. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Kita berjumpa lagi selepas ini tuan-tuan dan puan-puan. Nampaknya email yang kita terima bertalu-talu masuk. InsyaAllah kita akan baca email-email tersebut. Yang pertama sekali, Assalamualaikum Ustaz, saya Khamsiah Hussein. Pertanyaan saya, anak perempuan saya mengalami senggugut yang teruk setiap kali datang haid. Ini masalah orang perempuan lah. Dia kerap ponting kelas ketika senggugut menyerang. Hanya ubat Panadol yang boleh diambil untuk menahan sakit. Tolong Ustaz berikan ayat syifa yang boleh diamalkan untuk mengurangkan sakit tadi. Yang kedua, boleh Ustaz berikan sekali lagi doa untuk merawat anak yang malas belajar? Saya tak sempat nak salin dalam rancangan hari Jumaat tu saya kata. Doa ni masuk banyak dalam FB saya, dalam telefon saya, minta balik doa tu. InsyaAllah akhir rancangan nanti, kalau boleh
tulis tu cepat. Dan pesanan saya kepada penonton, kalau boleh nak tulis ayat Quran, nak tulis doa-doa ni, janganlah dalam bahasa Rumi. Allahumma, ALLAHHUMMA, itu kebanyakannya makhraj je lain. So, salin, insyaAllah. Dan persoalan yang pertama tadi, anaknya mengalami masalah segugut. Masalah segugut ini saya nak bagi tahu, bukan segugut saja, kepada sidang penonton sekalian, terutama orang perempuan yang melibatkan masalah period, istihadah, segugut, tak datang bulan yang keterlaluan, sampai pucak dah tubuh keluar, maka di sini saya nak mengutarakan satu ubat. Ubat yang saya maksudkan ialah, sebelum bagi ayat, antara ubat yang Tuhan sediakan kepada mereka yang mengalami masalah ini ialah madu. Cari madu asli. Cari madu asli, letak depan kita, kita baca satu ayat. Fatihah, ayat kursi wajib bacalah. Ayat yang penting untuk segugut dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya ini. Kita letak madu depan kita, kita buat sembahyang hajat 2 rakaat untuk menghilangkan penyakit kita. Kita baca ayat ini sebanyak 21 kali. Ayat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Fihi shifa'un linnas. Sesungguhnya keluar cecair daripada perut sejenis serangga, iaitu lebah, yang dinamakan madu. Rupa-rupanya di dalamnya terdapat penyembuh bagi seluruh penyakit manusia. Surah An-Nahlu ayat 69. Surah An-Nahlu ayat 69. Tak kira kepada mereka yang mempunyai masalah sedemikian, masalah orang perempuan, bacalah doa tadi, bacalah ayat tadi. Sebab Rasulullah pernah mengutarakan di dalam hadisnya, orang yang mempunyai masalah senggugut, masalah period, masalah istihadah yang tidak ketahuan ini, Rasulullah menyebut, innahu ruqdatun min ruqadatis syaitan. Sesungguhnya itulah kesan cakaran iblis di dalam rahim kamu. Memang iblis ni dia nak kacau peranakan manusia. Dia tak mahu manusia itu lahir, dia tak suka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ramai atas muka bumi. So awal-awal lagi dia kacau. Ayat mana? An-Nahlu 69. Baca pada madu. InsyaAllah di sana akan mendapat kesembuhan. InsyaAllah di sana nanti tuan-tuan dan puan-puan akan tengok kehebatan Al-Quranul Karim. Soalan yang kedua yang kita terima pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mengalami gangguan seperti sakit belakang, tangan terketar-ketar dan sakit kepala. Saya telah mendapatkan rawatan dengan seorang ustaz. Dia mengatakan bahawa benda tu apa dia? Iblis lah tu. Melekat pada kain serban dan kain ridak yang saya pakai. Jadi dia meminta saya membuang kain-kain tadi. Dia telah meminta saya mengamalkan dalam masa 1 hari. Cuba tengok amal apa yang perlu nak buat. Bukan saya kata, ustaz tu kata. Yang pertama kali surah Al-Ikhlas 71,000 kali. Zikir Allah 100,000 kali. Bismillahirrahmanirrahim 71,000 kali. Ya Zal Jalali wal Ikram 71,000 kali. Dan tasbih 71,000 kali. Dan tuan dan perempuan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, katanya iblis melekat pada kain serban, pada ridaknya. Kemungkinan berlaku. Sebab itulah kita, kalau kita nak balik di rumah, kita melalui ladang kelapa sawit dulu, kita lalui ladang getah, kita lalu kubur-kubur dan sebagainya. Sebelum masuk rumah, kita kena ceraikan benda yang ikut bersama kita tu. Sebab di luar sana banyak iblis-iblis yang mungkin nak menumpang kita masuk ke rumah. Maka bacalah ayat bercerai tuan-tuan dan puan-puan. Bukan bercerai kita dengan siapa? Bercerai kita dengan iblis. Surah At-Tariq ayat 4.
in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Maka bercerai kita dengan dia. Masuklah kita ke dalam rumah dengan keadaan happy. Rumah kita akan jadi syurga bagi kita. Berbalik kepada persoalan tadi. Ustaz tu suruh baca 71,000 kali 6 zikir. Dan 100,000 kali zikir la ilaha illallah. Saya bukan nak komplain. Saya bukan nak komen. 71,000 kali. 71 kali pun saya rasa belum tentu tuan-tuan buat. Kita manusia ada kerja. Kita manusia ada kerja. Nak sara anak isteri. Kalaulah 71,000 kali, kali pula dengan 6 zikir, dah berapa juta? Kali pula dengan 100,000 kali la ilaha illallah. Bukan saya kata benda ni salah. Tahniahlah kalau tuan-tuan ada masa. Kalau tak ada masa, bagi saya kita ambil lah angka-angka yang sentiasa disebut di dalam Al-Quran. 7 kali pun boleh, 14 kali, 21 kali, 40 kali. Ambillah angka-angka tu. Jangan sampai kita berzikir sampai dunia ni kita lupa. Sebab Tuhan sebut dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah dunia ini, sebagaimana mu nak cari sebanyak mana pun, tapi jangan lupa bahagian kamu di akhirat. So berzikirlah kita banyak-banyak, sekadar yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sendiri pun tidak memaksa kita kecuali mengikut kemampuan kita. Okey, soalan kita yang ketiga pada pagi ini ialah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Isteri saya akan mengalami migrain yang teruk apabila dia datang haid pada setiap bulan. Sakit kepala ini kadang-kadang akan berlanjutan sehingga berapa hari. Saya ada pernah berubat dia dengan secara Islam, dan ustaz yang mengubatinya seolah-olah sedang bergelut dengan sesuatu yang ada di kepala dan di belakangnya. Keturunan isteri saya mempunyai saka. Persoalan saya, bolehkah perempuan yang haid membaca ayat-ayat lazim dibaca beliau? Ini pendapat. Memang apabila kita period, maka kita diharamkan membaca ayat suci Al-Quran. Tetapi pendapat ulama, terutama kita mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i yang mana kita diharuskan, kita boleh baca ayat Quran pada waktu period dengan niat zikir. Sebelum baca Quran, niat aku nak berzikir, boleh baca Al-Quran. Itu kelonggaran yang diberikan. Dan kita ingat bahawa orang perempuan ni, waktu kelemahan dia, antibody dia merudum jatuh ketika mana dia period. So bacalah ayat-ayat yang saya berikan itu dengan syarat kita niat zikir. Dan soalan kedua, apakah ayat yang patut diamalkan bagi mengubati sakit kepala, dijauhi daripada gangguan saka? Ini ayat sakit kepala lebih hebat daripada Panadol, lebih hebat daripada segala-galanya ubat. Ubat apa sekalipun, insya-Allah ayat yang saya nak berikan nanti boleh mengubati migrain, boleh mengubati kemurungan, boleh mengubati kebingungan, dengan syarat satu cara kita baca satu ayat pada tangan kanan. Kita baca pada tangan kanan kita satu ayat yang berbunyi la yusaddauna anha wa la yunzifun. Pendek saja. Surah Al-Waqi'ah ayat 19. Letakkan di atas kepala kita yang sakit ini. Insya-Allah Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kita. Insya-Allah Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kita dengan membaca ayat-ayat tadi. Dan daripada gangguan saka, saka ni panjang ceritalah. Kita banyak lagi soalan-soalan lain, insya-Allah kita akan tengok balik. Soalan yang keempat kita pada pagi ini ialah, saya berumur 31 tahun, belum berkahwin. Saya rasa sangat suka mencari jodoh. Boleh dikatakan hubungan saya selalu bermasalah. Ini menyebabkan saya terputus asa untuk hidup. Malah saya mula rasa malas berdoa ataupun beribadat kerana apa yang saya nak tak dapat. Kadang-kadang saya cuba lawan perasaan ini. Mohon pandangan Ustaz, adakah sesuatu yang menghalang saya daripada jodoh, contohnya saka? Memang dalam perubatan Islam ada satu penyakit yang dinamakan ta'tiluz zawaj. Apa itu ta'tiluz zawaj? Menangguhkan perkahwinan. Dan ta'tiluz zawaj ini berlaku, ada tanda-tanda dia.
Sebab apa umur kita lewat. Kita bukan tak ada rupa, kita rupa paras cantik. Tetapi sentiasa berlaku perselisihan. Maksud saya, orang berkenan kita, kita tak berkenan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kenal orang sekejap saja. Cepat jemu. Dah 3 bulan berkenal-kenalan, bertunang, tiba-tiba nak putus. Kenapa aku jemu tengok muka kamu? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, orang yang ada tanda-tanda gangguan ta'tiluz zawaj ini sentiasa sakit pada sendi-sendinya. Dan pada waktu maghrib dia terasa seolah-olah ada benda yang bergerak-gerak dalam tubuhnya. Dan dalam tubuhnya juga sentiasa banyak angin sedawa. Ini kebanyakannya orang yang mempunyai tanda-tanda ta'tiluz zawaj, menangguhkan perkahwinan tadi. Ayat mana yang perlu dibaca? Ini yang fokus perbincangan kita, doa dan ubat. Maka saya nak bagi ubat ni. Jangan lupa tuan-tuan, kalau ada masalah ini, sentiasalah baca surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, sampai habis ayat tu kita baca, insya-Allah kita dipercepatkan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali kita mendekatkan diri dengan benda-benda khurafat. Benda-benda khurafat, nak dekatkan jodoh, mandi tu, mandi ni. Mandi bunga tidak menjadi masalah. Sekiranya kita tidak mempercayai bunga tersebut. Bunga pun ada kelebihan dia, aura dia. Cuma cara yang mandi bunga tu yang kita pertikaikan. Tok Bomo tu orang lelaki. Nak mandi bunga dengan aku boleh pakai kain kembang. Kembang gantung orang kata, mandi. Di mana auratnya? Itu yang menjadi kesalahan kepada kita, dan kita akan kembali selepas ini bertemu kita lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini. Kita masih lagi dengan soalan-soalan email yang begitu banyak kita terima, kerana banyak yang nak mengetahui tentang ubat dan doa ini. Sebenarnya doa ini tuan-tuan adalah merupakan senjata bagi orang mukmin. Doa sijanul mukmin. Doa itu senjata bagi orang mukmin, senjata untuk, dalam arti kata, untuk melawan penyakit, senjata dalam arti kata untuk mengelakkan daripada kezaliman orang-orang tertentu, kezaliman iblis, laknatullah dan sebagainya. Jadi kita akan sambung terus dengan persoalan kita pada hari ini. Soalan yang cukup bagus. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan mengalami masalah ini. Tolong ambil tips ini. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, sekiranya Ustaz ada doa tertentu daripada ayat Al-Quran untuk menyembuhkan masalah penglihatan mata yang kurang jelas atau masalah kerabunan. Sekian, terima kasih. Okey. Pertama sekali, penonton-penonton saya berancangan selama 3 hari, bagi saya inilah satu benda spesial yang saya nak bagi. Penonton di luar sana yang memakai kacamata, penonton yang di luar sana memakai spek, bagaimana kita nak buang spek tu daripada kehidupan kita? Doktor kata kita ni semakin tahun bertambah power kita. Dengan doa ini, dengan bahan yang saya nak beritahu ini, berapa ramai pesakit saya yang datang ke klinik sekarang ini buang spek, buang kacamata. Dah nampak jelas. Sebab mata kita ni Tuhan buat, bukan doktor buat. Spare partnya tak ada. Dalam mata kita ini ada satu alat yang nama kornea. Kornea itu menerima cahaya. Ayat ni saya nak berikan pada seluruh penonton sekalian. Bukan saya nak saya seorang. Sebab saya pun tak mampu dah. Di klinik saya kemarin 500 orang, tuan-tuan dan puan-puan. Bayang daripada pagi sampai 10 malam. Masalah mata tak nampak dan sebagainya. Buat sendiri, tak payah pergi klinik. InsyaAllah doa, rawatan yang kita jalani atas diri kita, itulah yang paling bermakna. Doa kita lebih dekat dengan kita, yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak cerita bagaimana doa ni hebat. Saya nak ambil satu sejarah yang berlaku kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Ni cerita dia. Cerita mata tak nampak ni bertitik tolak daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Ketika mana Nabi Yusuf hilang, dibunuh oleh saudara maranya, dibuang ke dalam perigi di padang pasir itu, lalu nak balik jumpa Nabi Yaqub, adik-beradik dia takut. Lalu dengan alasan membunuh kambing, ambil darah kambing, lumur kat badan. Balik. Nak
cerita pada Nabi Yaqub bagaimana Nabi Yusuf ni hilang anak kesayangan 13 orang anak, yang mana seibu sebapa dengan Nabi Yusuf ini ialah Bunyamin. Ni korek ceritalah, nak tahu sejarah sakit mata ni. Lalu apabila dilaporkan kepada Nabi Yaqub, wahai ayahku, ya abati, sesungguhnya Yusuf sudah dimakan serigala. Ketika itu Nabi Yaqub menangis. Sebab dia sayang sangat pada Nabi Yusuf ni. Sebab Nabi Yusuf lah yang bakal menjadi Nabi. Apabila Nabi Yaqub menangis hingga kan hilang penglihatan dia. Hilang penglihatan dia, bagaimana Allah menggembalikan balik penglihatan Nabi Yaqub. Ni. Ayat yang saya nak beri ni, insya-Allah boleh memulihkan balik penglihatan kita. Kita buta ke, kita kecil manis semakin tak nampak ke, yang dah pakai spek pun ramai yang buang kacamata. Terutama sekali tuan-tuan, Tuhan sediakan tumbuh-tumbuhan itu adalah rezeki bagi kamu. Rezeki dalam arti kata ubat juga adalah rezeki. Maka bahan yang utama untuk kita memulihkan mata kita ialah carrot. Di mana-mana saja di Malaysia ni mudah nak beli carrot. Kita jampi pada carrot. Kita jampi pada carrot, yang pertama sekali satu ayat yang berbunyi fakashafna anka ghita'aka fabasaraka al-yawma hadid. Maaf, saya lupa surah berapa sebab tidak dirancang soalan ini. Fakashafna anka ghita'aka fabasaraka al-yawma hadid. Itu yang pertama. Bacalah pada carrot sebanyak 14 kali. Dan makan carrot tersebut dengan original. Jangan potong, jangan masak, jangan rebus, basuh. Biarlah kita jadi arnab pun pada hari itu. Makan mentah-mentah. Kunyah, dengan kunyahkan kita itu, makan carrot ni perlu mengunyah. Rupa-rupanya, makan carrot dengan kunyah itu merupakan senaman bagi mata kita. Saraf-saraf yang terganggu, insya-Allah akan betul dengan kunyahan tersebut. Dengan carrot ini mempunyai vitamin yang cukup bagus untuk mata. Itu yang pertama. Saya tak ada masa nak beli carrot, saya tak ada duit nak beli carrot, tak apa. Duduk di rumah ada satu kaedah lagi. Dengan membaca selawat syifa. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Garis tempat wa nuril absar tu ulang 7 kali. Wa nuril absar, berikan cahaya pada mataku. Wa diyaiha, dan bercahaya. Bila bercahaya ni nampak eloklah. Ingat itu. Dan sudah baca tu sapu pada mata kita, insya-Allah. Dan ulama juga menyatakan kepada kita, ketika mana azan pun kita boleh cerahkan mata kita. Ketika mana berkumandangnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu, kita ambil 2 ibu tangan kita ini, kita sapu pada mata kita. Cuba amalkan tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mata ini segala-galanya dalam kehidupan kita. Kalau dunia ini lelap dah dalam kehidupan kita, kita tidak boleh melihat. Tapi mata hati pula kita akan nampak, insya-Allah. Dan soalan yang terakhir sekali kita pada pagi ini ialah, Assalamualaikum Ustaz, saya Noria. Baru-baru ini ayah saya berumur 88 tahun. Sakit dan masuk hospital. Bila di X-ray, doktor cakap didapati banyak susuk dalam tubuhnya. Ini cerita susuk pula ni. Ayah saya sangat terkejut kerana dia tidak mengetahui tentang ini. Ustaz, bagaimanakah cara untuk mengeluarkan susuk tersebut? Bagaimanakah cara untuk mengeluarkan susuk tersebut? Susuk-susuk ni tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita memakai sesuatu dalam tubuh, benda asing kita pakai dalam tubuh untuk mendapat kehebatan. Untuk mendapat kehebatan, dan kita boleh keluarkan susuk dengan izin Allah. Dan dengan cara kita mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yang mana ayat yang perlu kita guna untuk mengeluarkan susuk ialah surah Al-Hijr ayat 34 dan 35 yang berbunyi qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika lanata ila yaumiddin. Ingat, amal ayat tu, basuh muka, insya-Allah susuk akan keluar. Keluarkanlah cepat-cepat tuan-tuan dan puan-puan. Insafilah.
susu itu membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa guna kita masuk kubur? Kubur tak terima kita. Buanglah cepat-cepat. Sama ada pembedahan, sama ada dikeluarkan dengan perubatan Islam. Yang penting kita nak pergi menemui Allah radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita nak pergi ke bertemu Allah dengan keadaan kita reda Allah, Allah reda kita. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam syurgaku. Ini yang kita nak. Jadi insya-Allah soalan email sudah kita baca, banyak email-email yang kita terima lagi, tapi kita nak dengar panggilan pula sebenarnya, luahan penonton di luar sana. Sebab hari ini adalah merupakan hari yang ketiga dan hari yang last untuk slot ni. Dalam tajuk ubat dan doa ni, banyak dah saya rasa tuan-tuan dan puan-puan doa-doa yang kita berikan. Insya-Allah kita terus menerima panggilan. Hello. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz, saya Haji Amnah dari Johor Bahru. Ya, Haji Amnah, silakan. Saya ingin nak tanya dah Ustaz, dalam penyakit orang Melayu kita ni daripada dulu lagi lah. Apa yang makan penyakit denah Ustaz? Denah? Denah. Apa itu denah tu? Dia bengkak tau, dia bengkak. Bukan menjepul bisul tapi dia tak ada mata. Okey. Tapi pengobat itu mesti digunakan sembuh dengan sirih. Sedangkan jampi-jampi itu menggunakan nama-nama jin Ustaz. Okey. Minta bantu pada sesetan. Jadi kita yang sekiranya seorang berubat melalui itu, macam mana tu saya? Salah ke? Okey. Pasti dia kata kalau dia kata pergi mana tak baik. Bila sembuh dengan sembuh cara itu baik. Dia yang tu lagi Ustaz, ayat keempat tadi tu, Ustaz, surah apa Ustaz yang ada Ustaz terangkan tadi, saya tak sempat salin. Fakashafna ke? Bukan ada apa saya dah lupa dah tu. Yang susuk tu ke? Ayat apa itu dia? Tak apa, saya akan berikan penggulungan nanti slot kali 4 saya akan peringatkan balik insya-Allah. Okey, terima kasih puan daripada Johor, insya-Allah. Alhamdulillah, pertanyaan yang mana penyakit yang mana ketumbuhan tidak ada mata. Bukan mata ni tuan-tuan, ni mata untuk kita melihat. Dalam arti kata mata lain yang mana penyakit itu ada tempat dia nak keluar tu. Ada mata dia panggil. Kononnya pergi berubat situ sini pun tak jadi, dengan menggunakan jampi-jampi yang tidak ketahuan, jampi-jampi yang mengandungi unsur-unsur syirik, penyakit tadi boleh sembuh dengan izin Allah lah. Iblis memang nak apa macam tu. Sebab apa? Sebab apabila kita jampi benda-benda karut, kita kata dia menjadi, maka iblis tepuk tangan. Sebenarnya perubatan Islam mendahului segala-galanya. Itu juga termasuk dalam kategori saratan, itu juga dimasuk dalam kategori bara. Dalam kategori bara yang mana penyakit ini boleh disembuhkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Mungkin kalau orang yang tengok kita bersiaran kemarin, bagaimana kita cerita Nabi Ayub, betapa deritanya Nabi Ayub dengan penyakit yang menimpanya. Antaranya ialah bara. Anni masani dhur, aku ditimpa satu penyakit, kata ulama bara, sehingga kan keluar ulat daripada tubuh. Ambil ulat letak balik dalam badan. Jadi ayat yang perlu kita baca untuk mengubati penyakit ini ialah surah Al-Anbiya ayat 69 tadi. Dan baca surah Al-Hasyr ayat 21 insya-Allah. Ambil tangan kita, kita letak, ataupun baca pada bedak sejuk, jampi pada bedak sejuk ayat-ayat Al-Quran, Arqiyah dalam buku saya tu, sapu pada bara tadi. InsyaAllah kita akan bertemu lagi selepas ini dalam perbincangan kita yang semakin hangat. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam sesi yang terakhir pada hari ini. Saya rasa cukup berat saya nak meninggalkan tuan-tuan dan puan-puan. Nampaknya hati tuan-tuan dan puan-puan sudah berminat dengan perubatan Islam ini, yang sememangnya boleh mengubati kita. Penyembuhnya adalah Allah. Ikhtiar kita adalah ayat-ayat, doktor-doktor, perawat-perawat dan sebagainya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, banyak email, mesej yang saya terima supaya mengulangi ayat-ayat tadi. Tak apa, sebelum tu saya nak bagi conclusion. Pada penggulungan ini saya nak bagi khulasah yang begitu menarik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama sekali, 3 hari kita berancangan ini, jangan lupa doa. Yang penting jangan kita kena betulkan niat kita itu. Jangan sesekali kita berdoa semata-mata kita nak ubat apa yang saya beritahu. Yang pertama, ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak mengadu pada Allah, aku nak pahala. Kesembuhan tu nombor 10 dah. Itu yang pertama. Yang kedua,
jadilah kita seorang manusia yang sentiasa dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana antara salah satu cara untuk kita dekatkan diri kepada Allah dengan cara kita berdoa. Tuhan kata, berdoalah kepadaku, aku dengar rintihan kamu. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan terima doa kita, insya-Allah. Yang ketiga, Ustaz, saya doa tak jadi pun 71,000 kali, lebih pada tu 100,000 kali saya berdoa, Tuhan tak terima pun doa saya. Tuan-tuan, cuba cek diri kita. Kemungkinan diri kita tidak betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata ulama, di akhirat nanti kita akan nampak Tuhan bagi bonus kepada kita. Tuhan bagi bonus kepada kita, Masya Allah, pada ketika itu kita tengok begitu hebat bonus tu. Maka kita tanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ni apa dia ni kamu bagi pada aku ni, ya Allah? Tuhan kata apa? Inilah doa-doamu semasa atas dunia dulu yang aku tak makbulkan. Hari ni aku bagi bonus ni kepada kamu. Dividen ni kepada kamu. Tu tuan-tuan, tak rugi kita berdoa. Sebab doa itu adalah merupakan senjata bagi orang mukmin. Doa itu adalah merupakan salah satu perkara yang boleh mendekatkan hablum minallah. Perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak larat nak ulang dah. Ustaz doa mana, ayat mana, doa mana, ayat mana, tak larat nak jawab dah saya. Jadi sebenarnya sepanjang 3 hari kita bercamah ini, saya merujuk buku-buku yang ada doa-doa tersebut. Antaranya doa buku yang terbaru saya yang akan keluar pada minggu hadapan yang bertajuk Ubat. Yang buku kecil ni, sebab apa saya buat kecil? Mudah nak bawa dalam beg, nak letak dalam poket, nak letak di mana saja, bawa ke mana-mana. Satu buku yang bertajuk Ubat, Doa dan Penyembuhan dan Kelebihan Surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Kelebihan dalam surah-surah Al-Quranul Karim. Doa dan ubat dan penyembuhan. Doa, ubat dan penyembuhan. Buku ni tak ada lagi, jangan cari. Seminggu, 2 minggu lagi akan masuk pasaran. Nak mana nak cari, tengok dalam skrin lepas ni. Ini yang buku yang pertama. Dan buku yang kedua, Perubatan Islam Menangkis Kejahatan Racun Puaka. Ini racun halus santau ni. Ini buku terbaru. Jangan lupa tuan-tuan untuk dapatkan buku ini. Santau, bagaimana paku keluar. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku ni macam mana. Dan yang ketiga, banyak doa yang saya gunakan berpandukan buku pertama saya, iaitu Perubatan Islam Menangkis Kejahatan Makhluk Halus. Buku ni cukup banyak doa-doa yang saya baca. Cukup banyak doa-doa yang saya baca terdapat dalam buku ini ataupun dalam CD rawatan ni. CD rawatan ni adalah CD saya tunjuk bagaimana cara untuk memulihkan penyakit bukan makhluk halus, darah tinggi, kencing manis, migrain, guna buah kelapa, guna buah delima, guna batang serai dan sebagainya, bagaimana nak buat. Dan begitu juga tuan-tuan, 70 amalan benteng diri, keluarga dan kediaman. Buku ni cukup bagus. 70 amalan yang saya maksudkan ialah 70 doa. Doa-doa bagaimana untuk membentengi diri kita daripada jin laknatullah. 70 amalan benteng. Dan kebanyakan buku-buku ini kita satukan. Kita satukan dalam satu pack. Boleh didapati di MPH, Darul Nu'man dan sebagainya. Dalam buku-buku ni yang mengandungi gambar saya kat depan yang handsome ni, kemungkinan dalam 4 ni ada doa-doa yang tuan-tuan cari. Tak larat dah saya nak bagi tahu. 3 hari berceramah, beribu doa, maka saya bukukan dalam buku-buku seumpama ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan, buku terbaru saya juga yang akan keluar pada bulan Ramadan nanti, 2-3 minggu lagi kita nak menghadapi Ramadan, iaitu Hebatnya Ramadan. Amalan bulan Ramadan kita nak buat apa? Ini adalah satu buku yang saya tulis khusus untuk Ramadan yang akan datang. Tuan-tuan boleh dapatkan di kedai-kedai buku, insya-Allah. Doa-doa pada bulan Ramadan tuan-tuan adalah doa-doa yang berkat. Insya-Allah tuan-tuan, dapatkanlah buku-buku ini pada talian yang tertera dan pada terutamanya kedai-kedai buku. Semua kita akan masuk pasaran Tesco, MPH, Darul Nu'man, kedai-kedai buku agama akan ada. Sebab buku ini menjadi rebutan. Ramai orang yang tak tersalin ayat, terutama ayat Nabi doa pada Ibnu Abbas. Ramai yang tanya saya, Ustaz, untuk menjadi anak yang baik nak baca doa mana, Ustaz? Ayat anak saya ni hyperaktif, anak saya ni malas pergi sekolah, pakai baju sekolah dah lembek dah, bubuh baju bola dah berlari di padang bola.
Ya, itu menunjukkan anak kita bermasalah. Doanya Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, baca atas kepala anak. Nabi baca pada kepala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dapat menjadi qadi pada ketika itu. Mudah-mudahan doa-doa yang saya utarakan, doa-doa yang saya beri terdapat dalam buku-buku saya ni, carilah di pasaran. Mudah-mudahan bertambah lagi doa-doa dalam masa 3 hari ni, mana mungkin kita nak highlight beribu doa. So doa-doa itu kita satukan. Jadi simpankanlah doa-doa itu dalam dada kita. InsyaAllah kita akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya minta maaf banyak-banyak seandainya kita berancangan selama 3 hari ada mengguris perasaan tuan-tuan dan perempuan, sama ada yang hidup dan yang menonton televisyen ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, dengan keberkatan yang ada pada doa, kita akan mendapat penyembuhan. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan doa ini akan menjadikan kita seorang insan yang ceria dunia akhirat, insan yang cemerlang, insan yang diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala umurid dunya waddin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى وشفاء ورحمة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.